Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ni hari apa? Selamat hari Khamis hari ni 19 September 2019. Sekejap je masa berlalu. So kita dah berada di pertengahan bulan September. Kita dah berada di pertengahan bulan September. So apa khabar korang hari ni semua? Masih lagi Malaysia dilanda jerebu. So hari ni masih lagi berjerebu kat luar walaupun hujan turun pagi tadi. So masih lagi berjerebu. So saya harap semua yang menonton, yang melihat live saya pada pagi ni, bukan pagi lah, dah tengah hari dah. Tengah hari ni jaga kesihatan. Kalau yang melibatkan aktiviti luar tu pakai mask. Macam saya duduk dalam indoor ni tak apa, tak kisah sangat. So yang ada rider ke ataupun yang terlibat dengan aktiviti luar, saya harapkan korang jaga kesihatan korang baik-baik. Yang terlibat dengan aktiviti luar juga, mohon kalau boleh ambil vitamin C, minum air banyak-banyak dan sebagainya. So hari ni hari Khamis. So saya cuma nak ceritakan dengan guys semua beberapa benda. Bukan beberapa benda lah, ada isu penting sebenarnya yang klien saya duk tanya semalam. So sepatutnya saya buat live semalam nak ceritakan pasal isu ni, cuma tak berkesempatan. So hari ni saya nak ceritakan, saya nak kongsikan, bukan nak cerita, saya nak kongsikan dengan korang semua. Orang duk cerita pasal apa tu, hibah takaful semua kan. So saya minum sekejap. Orang duk cerita lah pasal hibah takaful. Penting ke hibah takaful ni? Dan juga apa sebenarnya hibah takaful? So adakah hibah takaful ni merupakan suatu produk? Adakah hibah takaful ni merupakan suatu produk? Guys, sebenarnya kalau kita betul-betul faham pampasan takaful, khususnya pampasan takaful yang melibatkan kematian pemilik sijil takaful, kena faham bila berlaku kematian kepada pemilik sijil takaful. Contohnya Ali dia ambil takaful 100,000. So 100,000 tadi tu, bila Ali meninggal, bagaimana pampasan 100,000 tadi tu dibahagikan? Okey, yang itulah yang saya nak cerita pada pagi ni, pada tengah hari ni. Sebenarnya pampasan takaful ni dia boleh dibahagikan mengikut 3 cara. Ada 3 cara. Yang ni bukan saya cerita yang ni ada dalam buku ni. Kalau korang nak lagi jelas, boleh pergi mana-mana bookstore, dapatkan buku ni. Kalau boleh baca lah kan. Islamic Financial Service Act 2013, Act 759 Regulation and Orders. Yang ni kalau korang bukan lawyer pun boleh baca, tak ada masalah. Cuma kita nak faham kan sebenarnya, supaya benda ni tak jadi salah faham orang umum. Ada 3 cara secara general, secara amnya, pampasan takaful ni dibahagikan mengikut buku ni mengikut Islamic Financial Service Act 2013. Penting ke Islamic Financial Service Act 2013 ni? Penting sebab semua operator takaful yang ada di Malaysia digovern ataupun dikawal selia oleh AFTAN, Islamic Financial Service Act 2013. Okey, apa cara pembahagian takaful yang pertama? Yang pertama, pampasan takaful, cerita balik pada Ali tadi tu. Ali saya nak takaful 100,000. 100,000 tadi tu boleh dibuat secara penamaan, nomination. Okey, apa kesannya bila Ali buat penama ataupun pilih kontrak untuk penamaan? Katakan dinamakan kepada CA. So bila dinamakan sebagai penamaan, maksudnya pampasan takaful tadi tu diberi secara penamaan. So CA tadi tu akan bertindak sebagai executor ataupun sebagai wasi, sebagai penama lah. So bila dia bertindak sebagai executor, CA tadi tu kena bahagikan pampasan takaful 100,000 tadi tu mengikut pentadbiran pusaka yang ada di Malaysia. Contohnya macam faraid lah. So itu adalah kalau katakan Ali dia sign up takaful dan dia pilih untuk buat penamaan, nomination. So A bukan miliki harta ataupun pampasan 100,000 tadi tu secara mutlak, secara total. Itu kalau dibuat secara penamaan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, apa dia cara yang kedua? Jeng. Okey, cara yang kedua ini cara yang famous lah orang cerita. Sekejap saya jawab WhatsApp sekejap. Kejap
WhatsApp masuk penting jap. Okey, cara yang kedua adalah hibah bersyarat. Ni orang nak cerita pasal hibah takaful ni. Sebenarnya hibah takaful yang ada di Malaysia ni bukanlah produk. Tak ada pun kita katakan saya nak beli. Saya jumpa dengan ejen, saya kata, "Bang, saya nak beli hibah takaful. Saya nak hibah takaful." Sebenarnya hibah takaful ni bukanlah produk. Dia adalah salah satu cara pampasan takaful dibahagikan ataupun distribute. Okey, berbalik pada hibah syarat tadi. Secara asasnya, bila seseorang pemilik sijil takaful, dia sign up takaful, katakanlah pampasan 100,000. Bila pampasan 100,000, dia sign up dan lepas tu dia buat pilihan untuk buat hibahkan pampasan tadi tu, contohnya kepada isteri. So bila pampasan takaful dihibahkan kepada isteri, so harta tadi tu, pampasan tadi tu, bila berlaku kematian kepada suami, pampasan tadi tu mengikut Akta Islamic Finance Service Act 2013 dikatakan bahawa pampasan tadi tu tidak akan termasuk di dalam harta pusaka si mati. Kalau dalam tu kata shall not form part of the estate of the deceased. Maksudnya harta tadi tu tidak akan termasuk dalam harta pusaka si mati. So bila harta tu tak termasuk dalam harta pusaka si mati, maksudnya dia akan terkeluar daripada pentadbiran pusaka. So bila dia terkeluar daripada pentadbiran pusaka, so maksudnya dia tak perlu mengikut undang-undang pentadbiran pusaka yang ada di Malaysia. Itu cerita dia lah, mengikut akta. So cara layman term ni, maksudnya bila pampasan takaful tadi tu dihibahkan kepada isteri, so isteri adalah pemilik mutlak pada 100,000 tadi tu, pampasan tadi, contohlah. So Ali hibahkan kepada wife 100,000, so isteri adalah pemilik sempurna 100,000. So dia tak perlu ikut hukum faraid dan sebagainya. Jelas kan kat situ Kalau ada soalan tak ada masalah, boleh contact saya ataupun boleh je PM saya. Apa yang saya boleh jawab, saya cuba jawab. Apa yang saya tak boleh jawab pada masa sekarang, saya cuba cari jawapan dan juga saya akan merujuk pada beberapa pakar yang khususnya untuk bidang ni lah. So saya ceritakan pada hari ni secara supaya you guys, korang tak terkeliru ataupun korang tak salah faham. Supaya lepas ni tak ada lagi lah orang call ataupun orang mesej, tuan saya nak beli, saya nak sign up hibah takaful. So bila jadi macam tu, bila saya tanya, you nak sign up hibah takaful ni untuk apa? Kita tak faham. Sebenarnya ada beberapa cara lagi. Bila kita sign up pampasan takaful, ada beberapa cara lagi yang sesuai dengan diri kita kan. Sebab produk takaful bukanlah hibah. Produk takaful biasanya yang ada market di Malaysia sama ada you guys sign up produk takaful investment link. Ni secara lah, investment link, term takaful ataupun medical card ataupun endowment ataupun traditional plan. Itu produk takaful. Yang duk cerita sekarang ni, orang duk salah faham hibah takaful tu produk. Sebenarnya ia bukan produk, ia adalah salah satu cara pampasan takaful didistribute ataupun dibahagikan kepada waris ataupun wasi ataupun orang yang kita namakan. Okey. Jelas Kalau tak jelas boleh tanya, tak ada masalah. So yang penting hibah bersyarat ni itulah yang orang cerita kenapa kena ambil hibah, kenapa saya nak hibah. So hibah bersyarat ni supaya bila kita sign up satu pampasan takaful, katakanlah saya sign up 100,000, saya hibahkan kepada wife. So bila kita hibahkan kepada wife sebagai hadiah, so bila kita meninggal, orang rumah kita ada lagi harta ataupun ada lagi liquid cash. Sebab antara salah satu kepentingan takaful adalah dia adalah liquid, mudah dicairkan. Berbanding pada harta-harta alih, kereta, rumah dan sebagainya agak susah. Sebab dia perlu melakukan proses yang agak panjang, grand probate, letter LA dan sebagainya. So hibah takaful, dia secara takaful kalau kita hibahkan, dia adalah salah satu aset cair yang mudah digunakan oleh orang kita yang isteri ataupun anak-anak kita yang kita tinggalkan. Itu hibah bersyarat. Okey, cara yang ketiga. Apa dia cara yang ketiga? Cara yang ketiga disebut juga di dalam buku kuning IFSA ni adalah secara kita boleh juga sign up takaful, pampasan takaful tadi kita boleh buat secara serahat, assignment ataupun pledge pada pihak-pihak yang kita hutang. Biasanya benda assignment ni kita buat bila kita ada hutang dengan pihak-pihak tertentu. Contohnya kita ada hutang dengan bank. Kita ada hutang dengan bank, katakanlah kita buat personal loan 100,000. So kita terlupa nak ambil loan untuk cover takaful untuk cover. So kita sign up term takaful, katakanlah kita buat loan 10 tahun. So kita sign up term takaful 10 tahun dan kita buat satu kontrak, kita sign satu form untuk kita serah
memberikan manfaat pampasan takaful ni tadi tu kepada pihak bank. So bila berlaku kematian balik kita, orang utama ataupun pihak utama yang yang akan ada hak untuk menuntut pampasan takaful untuk tujuan penyelesaian hutang kita dengan bank tadi itu adalah pihak bank tadi itulah. So bila ada baki, dia akan pulangkan balik kepada wasi ataupun legal representative pihak keluarga kita untuk ditadbirkan balik mengikut harta pusaka. Itu yang penting. So serah hak ni pun penting juga. Sebab kadang-kadang ada orang, contohnya lah, saya ambil contoh loan, hutang. So hutang kadang-kadang kalau katakan kita beli rumah, rumah biasanya ada takaful yang cover. Biasanya kita akan ambil mortgage reducing term insurance ataupun mortgage reducing term takaful. Kebiasaannya orang kita akan lupa untuk sign up takaful untuk dua jenis loan. Loan yang pertama apa dia? Personal loan. Yang kedua, car loan ataupun loan kereta ataupun loan kenderaan, loan superbike dan sebagainya. Kita lupa. Kadang kita lupa sebab kita excited sangat kan nak dapatkan kunci kereta dan sebagainya. So kita lupa yang kereta tu bukan hak kita. Kereta tu masih lagi hak bank. So ada hutang yang masih lagi berbaki beberapa tahun yang perlukan coverage jika berlaku apa-apa kepada kita, berlaku kematian ataupun hilang payus kekal ataupun hilang sakit kritikal dan sebagainya. So hutang tadi tu perlu lagi ada satu dana which is untuk cover apa-apa yang kita tak mampu bayar in near future lah. So itu serah hak assignment. So saya ulang balik, ada 3 cara asas untuk pembahagian ataupun cara pampasan takaful dibahagikan. Yang pertama adalah penamaan. Penamaan. Tak keluar pula benda ni. Penamaan. Yang kedua, hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Dan yang ketiga adalah serah hak ataupun assignment. So, makanya orang nak tanya lagi, next question. Mana yang lagi bagus? Nomination ke? Hibah bersyarat ke? Yang minum sekejap ataupun serah hak. Sebenarnya semua tiga-tiga method ni bagus. Cuma yang penting sekali kena faham dan juga kita kena jelas apa tujuan utama kita sign up takaful. Apa motif utama? Kita nak tujuan untuk selesaikan hutang kita ke? Ataupun kita tujuan untuk medical ataupun untuk income replacement dan sebagainya. So setiap method tu berfungsi dalam perspektif ataupun view yang berbeza. Contohnya saya ambil contoh kalau dia nak selesaikan hutang, dia tak boleh buat hibah bersyarat. Tak berapa tepat. Dia kena buat assignment. Sebab kalau dia buat hibah bersyarat, katakanlah hutang dia dengan bank 100,000. Lepas tu dia hibahkan, katakanlah Ali hibahkan 100,000 kepada wife dengan harapan selepas dia meninggal wife selesaikan hutang dia 100,000. So kat mana hibah dia? So dia akan jadi hibah lah. That's why sebelum kita sign up satu plan takaful tu, kita kena buat analisis keuangan kita betul-betul. Apa dana yang kita perlukan, apa dana yang kita ada hutang-hutang yang tertunggak yang tak ada coverage ke. So benda tu kena separate kan supaya kita jelas. Oh, aku ambil takaful ni untuk selesaikan hutang ni. Hutang tu berapa lama tenure dia, dengan mana pihak kita berhutang dan sebagainya. So supaya kita jelas. Itu yang pertama, kena buat analisis. Yang kedua, ni penting juga. Bila kita dah pilih method, katakanlah kita pilih method pembahagian secara hibah, so kita kena bagi tahu orang yang kita hibahkan tu, jangan kita senyap. Sebab bila kita senyap, orang yang kita hibahkan tu tak tahu, dia akan jadi disaster. Dia akan jadi disaster. Even though pihak takaful akan maklum, akan cuba maklumkan kepada pihak waris yang tinggal. Cuma nak lagikan proses, nak cepatkan ataupun nak lancarkan proses, kita kena bagi tahu. Kalau katakan kita hibahkan kepada wife, kita kena beritahu wife kita, bila aku meninggal, aku dah hibahkan kau 1,000 ni. So kau kena buat tuntutan. Bagi tahu dia siapa ejen yang terlibat. Bagi tahu juga nombor ejen supaya mudahkan proses untuk proses tuntutan. Bukanlah untuk apa pun, kita nak mudahkan proses tuntutan. Yang terakhir sekali, apa-apa pun plan takaful yang kita sign up, plan takaful yang kita sign up tu, kita kena buat review. Kita kena buat analisis pertama dan juga kita kena buat review supaya sign up plan takaful tahun ni, tahun depan, ujung tahun tu at least review lah. Review tu maksudnya kita tengok balik, ada tak hutang yang kita tambah ke, ataupun ada tak keperluan keuangan yang kita perlukan secara tambahan ke dan sebagainya. Supaya apa yang kita ada, dana yang kita ada,
ataupun dana backup yang kita ada ni bersesuaian dengan keperluan kewangan, supaya gap ataupun apa-apa yang berlaku pada kita, kita taklah terasa sangat dia punya jurang. Kalau katakan kita sakit ataupun hilang upaya, so income yang kita ada tu tak terjejas, ataupun bila berlaku kematian, hutang yang kita ada akan dapat dilansaikan dan sebagainya. Kalau ada hutang baru yang kita tambah yang tak ada takaful, kita review balik dan please backup dengan takaful supaya tak menyusahkan ataupun tak membebankan pihak yang tinggal lah, terutamanya pada isteri dan juga anak-anak. Alright, so pagi ni tengah hari cukup untuk tu je saya nak share dengan korang 3 cara pembahagian takaful di Malaysia, ataupun 3 cara pempasan takaful dibagikan. Saya ulang balik, yang pertama secara penamaan, yang kedua serah hak mutlak, dan yang ketiga secara hibah bersyarat. Alright, so jika ada apa-apa soalan yang nak tanya secara detail, saya boleh dihubungi nombor dekat bawah ni. So boleh call saya, tak ada masalah, anytime, anywhere boleh call. Kalau saya tak jawab tu maksudnya saya tengah ada appointment. Dan juga boleh juga follow hashtag saya kat sini. So bulan ni siapa yang saya nak takaful, saya akan bagi. Saya akan bagi baju ni secara percuma, hashtag Bejat ke Disaster. So korang boleh follow hashtag ni. Kalau ada apa-apa nak share, just share je hashtag tu. Dan kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya secara detail, yang tak faham dengan apa yang saya terangkan tadi tu, boleh contact saya dekat nombor kat bawah. Dan juga pada mereka-mereka yang nak sign up takaful pada bulan ni, boleh sign up takaful dengan segera. Boleh juga contact saya dekat nombor di bawah. Kita boleh set appointment, boleh mengetih dan sebagainya. Tak perlu sign up takaful dulu, fahamkan dulu apa benda yang korang nak, dan juga buat analisis keuangan sendiri, supaya kita jelas sebelum kita sign up takaful, dan juga kita jelas method mana kita nak pakai, sama ada kita nak pakai hibah syarat, sama ada kita nak pakai nomination, ataupun sama ada kita nak pakai serah hak ataupun assignment. Alright, so cukup sekadar itu untuk tengah hari ni. Dalam keadaan jerebu ni, saya doakan kepada korang semua supaya berada dalam keadaan kesihatan yang bagus. Banyakkan minum air, kurangkan aktiviti luar. Kalau ada nak buat aktiviti riadah pun, banyakkan aktiviti indoor dan sebagainya. Alright, so Assalamualaikum dan selamat maju jaya untuk semua. Kita jumpa lagi di next live yang akan datang. Assalamualaikum.